Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bersyukur kerana dapat menyambung balik semula kelas ataupun giliran usrah, yang mana pada malam ini kita telah sampai kepada giliran Masjid Al-Mu'minun, Kota Kayang, yang mana tuan-tuan hadir untuk mendengar sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan kita membawa balik manfaat dan panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Tuan Imam, pengurusi kita, jawatan kuasa masjid, dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alayha, atau kama qala, hadis rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya, selalu juga, kana maknanya suatu perbuatan yang biasa berlaku kepada Nabi, yaqbalul hadiyah, dia menerima hadiah. Perkataan hadiah itu perkataan Melayu yang diambil daripada bahasa Arab, kerana perkataan Arab juga hadiyah. Jadi salah satu daripada kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menerima hadiah. Orang bagi hadiah pada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ini suatu kebiasaan, suatu perkara yang kerap dan selalu berlaku. Dan kita semua maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dihalalkan untuk menerima hadiah, tetapi diharamkan untuk menerima sedekah. Nabi ni dia boleh terima hadiah, tapi dia tak boleh terima sedekah. Sebab itu bila orang bagi kepada Nabi, dia akan tanya sama ada pemberian itu berbentuk hadiah ataupun pemberian itu atas sedekah. Bukan sahaja diharamkan menerima sedekah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga keturunan ataupun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan Ahlul Bait.
Ahlul Bait ni maksudnya kaum keluarga Nabi juga tak boleh terima sedekah. Sedekah ni sama ada yang berbentuk wajib, sedekah wajib, iaitu zakat. Sebab dalam Al-Quran perkataan zakat itu juga digunakan dengan istilah sedekah. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tudzakkihim biha. Dan ambillah daripada mereka itu sebahagian harta milik mereka sebagai sedekah. Sebab itu zakat juga disebut sedekah, tetapi sedekah yang berbentuk wajib. Sedekah yang kita duk bagi kat masjid hari Jumaat, sedekah yang kita duk bohlan tabung tu, yang tu dia panggil sedekah sunat. Itu tak wajib lah. Tapi Nabi ni wa imma wajib ataupun sunat. Kalau di dalam kategori sedekah, Nabi tak ambil Nabi tak boleh terima. Sebab itu kalau kita baca, kalau tuan-tuan ingat hadis Salman Al-Farisi, ketika dia cerita bagaimana dia masuk ke dalam Islam. Salman asalnya Majusi. Salman Al-Farisi ni asalnya orang Majusi, orang Parsi. Parsi ni Iran lah. Dia bukan Arab, dia Parsi. Parsi ni sekarang ni wilayah Iran lah, wilayah Iran. Pasal tu tuan-tuan tengok bahasa mereka tak sama dengan bahasa Arab. Orang mereka pun dari sudut kulitnya, dari sudut budayanya, pakaiannya, mereka bukan orang Arab. Parsi, Iran bukan Arab. Mereka bukan orang Arab, mereka bukan bangsa Arab, mereka bangsa Parsi. Kan? Jadi Salman Al-Farisi ni daripada agama Majusi, dia telah keluar daripada Majusi ni memeluk Kristian. Dia tak masuk Islam lagi, dia masuk Kristian. Jadi dia telah berguru dengan seorang ahlul kitab. Dia telah menjadi murid, pengikut kepada satu orang ahli kitab. Ini misi dia mencari Islam ni. Bagaimana dia boleh bertemu dengan hidayah Islam. Okey tuan-tuan. Dipendekkan cerita, tok guru dia nak mati. Dia tanya pada tok guru dia. Dia kata, dengan siapakah yang akan dia ikut selepas daripada kematian tok guru dia ni? Lepas ni dia nak pergi jumpa siapa? Dia nak pergi cari siapa dan siapakah yang membawa ajaran yang benar? Siapa yang tanya? Salman. Diringkaskan lagi cerita ni tuan-tuan. Tok guru dia kata akan muncul di akhir zaman seorang rasul dan nabi yang terakhir. Ini tok guru dia dah bagi isyarat. Sebab itu kedatangan Rasulullah, dilantiknya Rasulullah ini telah diketahui oleh ahli kitab. Seperti yang kita telah baca di dalam Al-Quran dan juga kalau kita tengok dalam Bible, di dalam Alkitab, juga disebut tentang kedatangan Rasul yang terakhir. Jadi tok guru dia ni bagi tahu. Kalau kita baca dalam sirah pun memang orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, mereka mengetahui tentang kedatangan Rasul yang terakhir. Pendekkan cerita lagi. Tok guru dia kata ada 3 tanda yang membuktikan bahawa lelaki ini adalah seorang rasul. Nanti kalau dia pergi cari, macam mana dia nak tahu kata yang ni rasul?
Kan? Sebab orang boleh mengaku. Macam kita pun sekarang ni di Malaysia ada juga orang mengaku jadi rasul. Dulu kita dengar ada orang nama Kahar kan, Abdul Jalal, dia mengaku rasul. Jadi macam mana nak kenal rasul yang terakhir ni? Pendekkan lagi cerita ni, Tok Guru dia kata ada 3 tanda. Yang pertama, dia akan muncul di kota Madinah, iaitu di suatu tempat di antara 2 batu hitam. Pandanglah cerita pasal apa Madinah ni dipanggil di antara 2 batu hitam. Pertama, Nabi ni akan datang dan akan muncul di Madinah. Kau cari di Madinah. Itu yang dia berjalan sampai ke Madinah tu. Yang kedua, dia tidak makan sedekah, tetapi dia menerima hadiah. Rasul yang terakhir ini, tanda kebenaran dia, bukti kerasulan dia, kalau orang bagi sedekah, dia tak ambil. Tapi kalau orang bagi hadiah, dia ambil. Kau test, cari orang ni. Yang ketiga, di belakang dia itu ada cok, ada cap, cok, cap, lambang nubuwah. Ada tanda macam kita tanda beranak. Dekat belakang Nabi itu ada tanda, yang mana tanda itu hanya ada pada seorang Nabi. Kalau ada 3 tanda ini, 3 alamat ini, maka ketahuilah dia adalah Rasul yang terakhir yang dihantar oleh Allah. Maka engkau ikutlah apa yang dia bawa. Dan akhirnya tuan-tuan, Salman bertemu dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, yang pertama, tanda yang pertama, dia duduk Madinah, jumpa di Madinah. Betul, 1. Tanda yang kedua, dia tak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Jadi Salman ni telah bawa sebekas kurma. Sebekas kurma dia bawa, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, dia bagilah. Nabi tanya dia, ni apa dia? Dia kata, ni sedekah. Salman kata, ni sedekah. Nabi ambil kurma tu, Nabi bagi pada sahabat. Nabi tak makan. Salman kata, ini tanda dia. Ni tanda dia. Yang kedua tuan-tuan, Salman bawa pula kurma yang lain. Salman kata, yang ni hadiah. Salman kata, bila aku sebut hadiah, barulah Nabi SAW ambil dan makan kurma tadi. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ini kalau diberikan hadiah, dia akan terima. Jadi berdasarkan kepada hadis kita ni juga, adanya beza antara sedekah dengan apa dia? Beza sedekah dengan hadiah. Kalau orang tanya tuan-tuan, sama tak sedekah dengan hadiah? Tak sama. Ada beza. Kan? Sebab itu Nabi boleh terima hadiah, Nabi tak boleh terima sedekah. Kalau hadiah dengan sedekah sama, tak ada makna lah. Okey. Yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yuthibu 'alaiha. Nabi ni bila dia terima hadiah, dia akan berusaha sedaya upaya untuk membalas. Jadi berdasarkan pada hadis ni apa dia tuan-tuan? Suatu sunnah, suatu anjuran, suatu galakan untuk kita membalas.
apa yang orang bagi kepada kita walaupun dia tidaklah wajib. Itu sunnah, bukan sunnah takat terima hadiah ya. Dia kena balas. Tapi kalau saya ni jenuh lah nak balas. Tuan-tuan bagi macam-macam. Kan? Tapi ada cara kita nak balas, ada cara macam mana kita nak bagi balasan pada orang yang bagi hadiah kat kita. Ada cara dia. Kalaulah kita tak bagi hadiah balas pun. Tapi tuan-tuan, hadis ni juga menunjukkan kepada kita apa dia? Salah satu daripada budaya orang Melayu yang selari dengan sunnah. Orang Melayu ni, kalau dia tak ikut sunnah pun, kalau dia tak belajar bab ini pun, memang dah jadi satu budaya adat orang Melayu balas. Betul tak? Kalau orang bagi apa-apa kat tuan-tuan, mesti sehari dua hari punya, dia masak apa-apa ke dia balas balik. Budaya itu selari dengan anjuran sunnah Nabi SAW. Dapat pahala, bagus. Tapi kalau kita bagi Tupperware kosong, dia bagi kat kita Tupperware ada kuih ke, dia bagi apa ke, kita bagi balik Tupperware kosong, dosa belum? Tak. Cuma dia tidak beramal dengan sunnah ni lah. Sunnah membalas balik. Tapi korang-korangnya dia bagi balik lah Tupperware tu. Setengah tu dengan Tupperware tu pun cerah. Dengan Tupperware tu pun dia tak bagi balik. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya budaya orang Melayu ni bagus. Okey. Cuma saya nak tanyalah pada tuan-tuan sikit. Pertama, balas ni wajib ke tak? Balas ni wajib ke tak? Tak wajib. Soalan yang kedua, orang Melayu ni bila dia pergi kahwin ke, dia pergi bertunang ke, dia dah bawa apa dia? Hantaran kan? Betul tak? Hantaran. Saya tak tahulah, tapi saya nak tanyalah pasal tuan-tuan ni lebih makan garam daripada saya. Orang Melayu ni dia ada pertama bilangan hantaran. 7, 9. Lepas tu yang kedua apa dia? Yang kedua dia ada kalau kita bagi 3, dia kena balas balik berapa? 5. Dia kena balas balik 5. Saya nak tanyalah, kalau dia bagi 3, kita balas balik 2, jadi macam mana? Dah kita bincang ni. Kalaulah dia bagi kita 3, baulu ke, peneram ke, sejadah ke, kita balas balik 2. Kita pun tak tahu nak balas apa, kita pun tak ada nak pesah, balas balik 2. Dia jadi macam mana? Tak apa? Tak apa? Bagus ya? Janganlah sampai kepada satu peringkat awak yang pi balas 2 ni, patutnya balas balik 5. Sat lagi kok jodoh tak panjang. Kok lagi sat lagi disangka hujan panas sampai ke petang. Ini dah ini dah langgar adat ni. Saya baru tahu tau. Kalau adik menikah dulu pada kak, adik itu kena buat apa? Langkah bendui tak? Nama dia langkah bendui. Nak tebus langkah bendui tu. Langkah bendui tu satu bak lah. Tapi nak tebus langkah bendui tu, yang nikah dulu tu kena buat apa?
Bagi apa? Bagi juga. Saya baru tahu yang tu. Pasal itu kita kena kaji balik ni adat-adat Melayu ni. Jangan duk ikut tak ketahuan lah. Jangan suruh orang buat. Yang ni adik pula. Dia kata hang dah galak sangat, menikah dulu kak hang pun tak. Yang kak pun lambat sangat, yang adik ni pantang lepak. Lepas tu yang mak tu kata oleh kerana hang dah langkah benda, nak bagi benda tak elok tak jadi, nak bagi buang apa yang tak elok apa semua ni pasal hang langkah benda ni, hang nak kena pi beli peneram lagi kat kak hang ke, beli kain batik Langkawi pi bagi ke. Yang ni kacau. Tuan-tuan dengar lah ni, hujan kuat ni, tuan dengar. Dengar, buat juga. Dalam duk dengar, duk buat juga. Dah buat juga, panggil kita pula pergi kenduri tu. Mau tak mengangat. Mai dengar apa tak tahu. Yang kita ceramah sampai nak tabik, nak tekak. Dengar nak seronok ke? Dengar nak mengaji. Dengar nak mengaji, balik kena pergi buang. Balik kena pergi perbetul. Yang tu baru nama mengaji. Kalau balik duk dengar, buat juga kelaku yang sama, duk percaya juga benda khurafat tu, mengaji tak gunalah. Ni pasal mengaji lama dah, tu yang boleh derah sikit tu. Maka kita kena apa betul? Lepas tu saya kalau orang tanya hantaran ni macam mana? Bagi saya bagus. Hantaran ni sunnah. Pasal apa? Hantaran ni sunnah ke tak? Sunnah lah pasal bagi hadiah. Tapi bila mai ada kepercayaan 3, 7, 9, balas kok nu, balas kok ni, kena yang nu, kena yang ni. Yang ni bukan lah. Sebab apabila kita sebut pemberian, dia mestilah dibina di atas ikhlas. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan balas kerana orang kata, balas kerana takut jadi tak elok, balas kerana terpaksa, tak ada ikhlas, Tuhan tak pakai hadiah tu. Betul tak? Rombongan tu bawa 12 dulang, tak tahu tuan-tuan bagi balik 2 dulang. Dia berkata awak balas 2. Ikhlas takat 2 ya. Jawab terus terang. Kami ikhlas takat 2, kami pun tak tahu nak buat apa. 2 ni lah. Nak ambil tak mau sudah. Tak ada nak fikir, banyak benda lagi nak fikir. Oh tak boleh pantang megak tarawih. Kan. Jadi kita kena perbetul. Adat tidak boleh melebihi syariat. Adat tidak boleh dibina di atas kepercayaan khurafat. Sebab itu saya kata tadi, kalau adik kahwin dulu ke, Tok Wan kahwin dulu ke, kan? Tok Wan kata hampa lambat sangat, aku yang mati lah, nak menikah pula lah. Tok Wan tak boleh, kubur duk merah lagi. Tak ada. Ni tak ada. Siapa yang mai jodoh dulu ni, nikahlah dulu. Kan? Ini saya nak sebut juga lah. Okey. Dapat? Itu sikit selingan. Kan? Selingan. Okey. Berikutnya. Tapi tuan-tuan jangan salah faham tak? Saya kata tadi, budaya hantaran, budaya balas membalas hadiah ini merupakan sunnah. Kan Nabi kata dalam hadis Bukhari dia, tahaddu, tahabbu. Dalam dia guna wazan tahadu. Apa dia tahadu? Tafa'ala. Wazan tafa'ala artinya saling. Nabi tak kata bagi hadiah tau. Nabi kata tahadu, saling tukar hadiah, saling memberi hadiah. Maksudnya kalau saya bagi kat Pak Long, kalau Pak Long nak ikut sunnah, Pak Long kena bagi balik kat saya. Itu baru sunnah. Kalau saya duk bagi kat Pak Long tak bagi balik, yang tu punah. Faham tak? Jadi saya bagi minyak wangi, Pak Long bagi buah pelam, sunnah. Nabi kata siapa yang amalkan sunnah ini, tahabu,
dia akan saling cinta mencintai. Lahirnya perasaan kasih itu daripada kita saling tukar hadiah. Bukan rasuah ni, tapi apa dia? Kita memberi kerana Allah, dia balas pun kerana Allah, maka timbullah kasih sayang. Dapat? Okey. Yang kedua, berkaitan dengan hadiah. Malam ni kita nak pergi cerita hadiah ya. Hadiah ni juga termasuklah pemberian apa-apalah. Hadiah ni maksudnya sesuatu, okey. Lupa nak cerita kat tuan-tuan. Hadiah ni maksudnya pemberian sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Yang tadi dia suruh balas. Lepas tu kata pula hadiah ni bagi tuan-tuan faham tak? Kita bagi jangan harap balasan. Tapi orang yang terima tu dia kena hidupkan sunnah balas. Artinya saling redha meredai dan saling ikhlas. Bila saya bagi saya tak katalah faham-faham mana tu? Kan? Janganlah kita bagi tu kita peringat kat dia. Ni saya bagi ni jangan duk buat lupa pula, faham-faham pula. Pandai-pandai lah, fikir lah ambil. Tak. Kita bagi, kita tak harap balasan. Itu hadiah. Ataupun hibah. Hibah ataupun hadiah benda yang sama. Hadiah ataupun hibah benda yang sama. Pasal tu ada orang tuan-tuan ni duk tanya saya ni. Dia tahu macam mana tahu nak bagi rumah ni kat anak dia. Bagilah. Tapi anak tu perempuan. Kalau tuan-tuan nak bagi kat anak tuan-tuan, tak mau ikut faraid, tuan-tuan bagilah hadiah. Hibah tu hadiah lah. Panggil anak-anak mai semua, panggil semua. Biar adil, panggil semua. Ni rumah ni aku nak hadiah bagi dekat kak hang. Ataupun bahasa dia hibah. Aku nak hibah dengan hadiah tu sama, makna dia sama. Jadi dia bagi macam. Sebab itu tuan-tuan, kita belajar ada faraid. Kita juga belajar ada wasiat. Dan yang ketiga hibah. Yang paling mudah, yang paling senang, yang paling luas, yang paling bebas, hibah. Yang paling ketat, yang paling lengkap ditentukan faraid. Faraid ni kita tak boleh ubah. Faraid ni dah ada waris, dah ada penama, dah ada pemilik, dah ada bahagian. Kita tak boleh masuk campur. Itu faraid. Manakala wasiat, dia ada had, dan dia tak boleh bagi pada waris. Kita tak boleh wasiat pada anak kita. Kita tak boleh wasiat kepada isteri kita sebab mereka pewaris. Yang tuan-tuan boleh buat hibah. Hibah. Hibah ni tuan-tuan nak bagi banyak mana pun tak apa, nak bagi dekat siapa pun tak apa. Dia bebas ikut suka. Yang tu yang orang seronok hibah tu. Macam mana? Hibah tu kena hidup lah. Orang yang nak bagi hibah tu dia kena sihat, dia kena berakal, dia kena mampu, hadiah tu milik dia. Janganlah pula dia pergi hibah tak tahu hak orang. Tak boleh juga. Tuan-tuan dapat tak? Yang tuan-tuan duk bagi dekat anak-anak masa hidup ni, itulah nama dia hibah, nama dia hadiah. Yang tuan-tuan panggil balik, ni balik mai ni aku nak bagi tanah ni. Tuan-tuan duk hidup lagi tapi bagi dah. Hadiah lah tu. Nampak? Dia pun balik mai ambil hadiah. Dia bagi balik apa? Dia tak bagi apa lah kan. Itu nama dia hadiah. Boleh? Jadi kalau tuan-tuan apa dia ni nak mudahkan faham, hadiah ni apa yang kita beri semasa hidup kepada sesiapa sahaja tanpa mengharapkan balasan. Jadi kalau tuan-tuan tanya anak boleh dapat tak? Boleh. Kalau anak boleh, ustaz boleh tak? Boleh ke tak? Boleh tak?
Dia kata saya adalah teringat nak bagi kat ustaz, tapi ustaz ni bukan waris saya. Tak apa, ada cara juga nak buat bagi boleh. Walaupun saya tak ada bahagian 1/6, 1/8, tapi kalau sungguh nak bagi, bagilah. Nama dia hibah. Boleh. Nak bagi semua pun alhamdulillah. Cuma kita nak sebut ni, bila kita dah bagi hadiah, kita dah bagi hibah, kita tak boleh minta balik. Itu tak boleh minta balik. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW sebut, al-aidu fi hibatihi kal-aid fi qai'ihi atau kama qala. Sesiapa yang meminta semula hibahnya atau hadiahnya, samalah seperti orang yang memakan semula muntahnya. Nampak? Ini hadis Bukhari ni. Jadi kalau tuan-tuan dah bagi dekat sesiapa di atas nama hadiah ataupun hibah, tuan-tuan tak boleh pi minta balik. Orang Melayu kata buruk siku, Nabi kata makan muntah ke diri. Tak boleh. Tuan-tuan bagi rumah, bagi kereta, bagi duit, bagi barang, bagi apa ke, bila tuan-tuan dah bagi, dah berlaku serah milik tu, maka tak boleh tuan-tuan minta balik. Tak boleh minta balik. Itu bahaya, bukan bahayalah, itu hukum hibah. Tak boleh minta balik. Tak boleh tuntut balik. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi kata laisa lana mathal su. Kita bukanlah orang yang buat perangai jahat. Perangai apa yang jahat tu? Allazi ya'udu fi hibatihi. Perangai yang buruk, yang jahat itu adalah perangai orang yang meminta semula apa yang telah dia berikan. Orang yang meminta semula apa yang dia berikan itu, kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Dia seperti anjing yang muntah kemudian menjilat semula muntahnya. Ini lagi kasar. Yang ni lebih keras, yang ni lebih tegas. Kal kalbi yarji'u fi qai' ni muntah. Anjing tu dia pergi muntah, lepas tu dia jilat balik muntah dia. Itulah perumpamaan bagi orang yang bila dia beri sesuatu, kemudian dia minta balik dan dia tuntut semula hak dan pemberian yang telah dia berikan kepada penerima. Beratlah. Kata para ulama, berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita baca tadi, jelas menunjukkan kepada kita bahawa perumpamaan menjilat semula muntah dan persamaan dengan anjing menunjukkan hukumnya adalah haram dan perbuatan tersebut merupakan suatu dosa yang besar dan akhlak yang buruk. Jadi hukumnya haram. Siapa yang buat berdosa besar, akhlak yang tidak ada maruah. Kata para ulama, orang yang minta balik ni orang yang tidak bermaruah. Berat tu. Berat. Kecuali ada satu saja hadiah yang boleh minta balik. Hadiah apa boleh minta balik? Yang boleh minta balik tu, kalau yang bagi tu bapakku. Kalau yang bagi tu si bapak, dia bagi dekat anak dia, lepas tu dia bobah hati. Anak ni, anak kan tuan-tuan tak tahu. Mentara nak bulih Allah, idak telefon. Sak-sak peneram, sak-sak karah, sak-sak tapai. Tu sementara nak bulih. Dan masuk dalam bilik penyaksian. Tahu bilik penyaksian? Tuan-tuan ni, bilik penyaksian tahu? Jabat tanah tu, bawah tu ada bilik penyaksian. Bilik kita nak serah tu. Alih nama. Tuan-tuan geran korang sikit pada jabat tanah. Bila dapat, bila dah serah. Tapi kita bincang syarak. Kita bincang syarak. Banyak kes tuan-tuan. Banyak kes.
Mak, mak, mak. Mak panggil abang. Panggillah 2-3 orang. Proses lambat, tapi sebut-sebut dah. Kita dalam hidup ni, kita ada dua. Satu dia panggil syarak, satu dia panggil undang-undang. Ni, abang hampa dah duduk rumah pesaka ni. Abang hampa dah bela aku. Jadi rumah ni aku ingat nak bagi kat dia lah. Dari sudut syarak, jalan tak? Jalan. Pasal dah berlaku lafaz ijab qabul. Dia dah sebut. Tetapi di atas geran tu kak ada lagi. Mati mak tu. Ini banyak berlaku. Baliklah anak-anak tu semua, yang tahu mana halah tu dia kata, dia kata mak dah sebut bagi kat aku. Adik pun dengar. Dia kata tak. Dia kata geran nama mak. Jadi kita faraid. Ini tuan-tuan antara situasi yang banyak berlaku. Iaitu bertembungnya di antara hukum syarak dengan lafaz ataupun dengan undang-undang. Dari sudut undang-undang, kalau dia pergi lawan, dia dapat tak? Tapi dari sudut syarak, sebenarnya benda tu dah serah. Dah jadi hak kawan tu. Undang-undang ni kerajaan buat untuk nak urus takbir. Jadi orang yang ambil, walaupun dari sudut undang-undang dia boleh menang, tapi dia kena ingat, dia telah ambil hak bukan yang milik dia. Ini sebab itu apa-apa pun saya selalu nasihatkan, jangan kira apa yang ada atas kertas, kira dari sudut hukum syaraknya macam mana. Memang betul dia lafaz nak bagi, ya dia dah lafaz bagi. Memang dia dah serah, memang dia dah sebut, memang dah kata dah. Cuma proses tukar nama, proses alih nama, prosedur itu saja tak selesai. Kita pegang sebab prosedur ini benda baru. Urus takbir ni benda kemudian. Syarak mengiktiraf lafaz tadi. Saya bagi contoh macam ni lah. Payah contoh tu, contoh ni. Satu orang pergi rumah Pak Long. Pak Long ada anak dara. Bukan ustaz lah, orang lain. Hang main mana? Balik mengaji. Habis mengaji? Habis dah. Dia buat apa? Tak ada buat apa gitu. Meniaga sikit-sikit. Nikah tak lagi? Kata, duk cari. Pak Long tu wali. Dia ada anak dara. Kawan tu pula main dengan kawan seorang ke, tahu siapa dia. Dia tahu macam ni lah. Tak payah duk cari lah. Nikah lah. Pak Long tu pun terus malam tu juga. Nikah lah hang dengan anak aku. Ataupun sebutlah aku bagi hang menikah ke apa ke. Saya terima. Saya nak tanya tuan-tuan, nikah ni sah ke tak? Sah ke tak? Macam mana sah? HIV tak teh? Macam mana tak sah? Sain Tok Qaryah apa? Tok Qaryah pula. Sain pengusi Qaryah. Taklah, tanya kemudian. Dia panggil lah anak hang ni main ni. Hang tengok pergi jantan ni berkenaan tak? Dia pun lari-lari beratus tiang. Dia berkenaan lah tu. Sah tak? Tapi dari sudut cok pejabat agama, tak ada HIV, tak pitih, kursus nikah pun tak keluar mail CJ lagi apa semua. Sah atau tidak? Sah. Kerana dia perlu pada 5 perkara rukun nikah. Suami, pengantin jantan, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, ijab kabul dan saksi. 5 benda sah. Dia tak sebut surat HIV, dia tak sebut CJ nikah. Itu yang kita katakan kahwin syarak dengan prosedur undang-undang. Maka saya menasihatkan kita tuan-tuan, walaupun kita boleh menang di atas undang-undang, tapi kalau benda itu dah sah dari sudut syarak, berlakunya ijab kabul, lafaz, penyerahan dan sebagainya, maka hendaklah kita akur dengan hukum syarak. Ada yang dah wakaf pergi kat masjid, tak ada tukar nama, mai waris-waris kata, tak ada lah, Pok hang dah sebut dah serah dah bagi dah. Cuma kami nak proses hayat tak dan. Tak ada, tak cik. Kami nak ambil balik. Tak boleh lah pasal dia dah serah. Jadi kita tak boleh.
Tapi saya nak cerita ni yang boleh minta balik ni. Tak ada subuh Syafi'i dia boleh minta balik dah. Yang boleh minta ni bapa bagi kepada anak. Berdasarkan kepada hadis Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Ada hadis Nabi kata la yahillu lirrajuli an yu'tiya al-'atiyah fayarji'u fiha illa al-walid fima yu'ti waladah. Wa mathalu alladhi yu'ti al-'atiyah fayarji'u fiha ila akhir al-hadis. Nabi kata tidak halal seorang lelaki apabila dia memberikan sesuatu pemberian atiyah ni pemberian. Dia memberikan suatu pemberian, hadiah, anugerah dan apa sahaja, fayarji' fiha, dia minta balik. Tak halal, la yahil. Nabi guna perkataan la yahil, tidak halal. Kecuali illa walid fima yu'ti waladahu. Kecuali Nabi kata kecuali yang boleh minta balik ni walid. Walid bapa. Walad anak. Walad anak. Walid bapa. Bapa walid bagi pada walad, bapa bagi pada anak, dia boleh minta balik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kata para ulama, berdasarkan hadis ini jelas menyatakan bahawa hukum meminta semula hadiah adalah diharamkan. Tak boleh, dosa. Kecuali tuntutan semula oleh seorang bapa terhadap anaknya. Justru seorang bapa berhak untuk menuntut semula pemberiannya kepada anaknya dalam hal hadiah ataupun dalam hal apa-apa. Nampak? Ini apa yang disebut di dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Asy-Syafi'i. Jadi dia boleh minta balik. Tapi ini pun masalah lah juga kan. Bila kita bagi balik ni dia melibatkan undang-undang, dia melibatkan hak, kan? Tapi kalau anak itu seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, seorang yang berilmu, seorang yang faham tentang hukum hakam, apabila arahan itu datang daripada bapa dia, permintaan itu datang daripada ibu dia, walaupun dia sebut bapa, tapi dia kata usul lah. Bapa boleh minta balik, mak boleh minta balik, tok boleh minta balik, tok wan boleh minta balik, pasal dia kata usul, naik ke atas. Nampak? Jadi kalau itu datang, dia boleh. Adakah bapa tadi masuk dalam muntah anjing tadi? Tak, kerana pengecualian telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah hadiah dan juga hibah. Ada masa lagi? Okey, ada masa lagi. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut juga beberapa hukum hakam berkaitan dengan hadiah ataupun hibah ni. Tadi kita dah sebut, kan? Seseorang yang terima hadiah hendaklah berusaha untuk membalasnya. Seseorang yang menerima hadiah hendaklah tidak ataupun dilarang untuk meminta semula hadiahnya. Yang berikutnya, seseorang tetap menerima hadiah walaupun sedikit dan tetap memberi hadiah walaupun sedikit. Dalam soal hadiah ni dibina di atas ikhlas. Siapa-siapa yang nak bagi, bagilah walaupun sedikit. Jangan duk kisah orang kata apa. Masalah kita macam selalu saya sebut, bila dia nak bagi sesuatu, dia fikir apa orang kata. Bila dia fikir apa orang kata, artinya apa? Pemberian itu bukan atas ikhlas Allah, tetapi atas redha manusia. Kalau kita nak bagi kerana Allah, kita tak akan peduli apa orang cakap. Orang kata apa, kita tak heran lah. Kan? Kita nak bagi apa? Happy. Orang susah, kita bagi mampu kan. Ada di mana tak tahu. Saya pun tak tahu kes tu. Tapi mereka viral. Sarang telur. Sarang telur tu ada 30 biji. Mereka viral kata potong kerat bagi setengah. Ada yang sarang telur mau bagi setengah. Ini orang tak mengaji lah. Orang tak ada iman. Orang tak ada ilmu, orang jahil. Sebagai orang mukmin, kalau dia bagi sebiji pun, alhamdulillah. Ini bukan isu. Pasal tu kalau orang mai bagi kat kita tuan-tuan, beras ke,
apa ni, minyak ke, bawang ke, apa ke, perkataan yang sepatutnya keluar daripada mulut kita, alhamdulillah, rezeki. Ini kadang-kadang bukan tak ada pengalaman. Dia kata, saya tak pakai minyak ni, saji ni. Amboi, dah peri nak saji pula. Kan? Terimalah kan. Dia tak mau makan ke apa ke, tak apalah. Tapi syukur tu. Syukur tu. Ada saya pergi bagi bantuan. Bukanlah nak cerita pergi bagi bantuan. Kita bukan ada duit, tapi bagi bantuan orang. Orang bagi, kita pergi sumbang. Kan? Jadi benda-benda yang asas lah, telur beras. Dia kata kalau boleh lah, saya duk ingat nak tambah awning ni. Ush. Kita nak cari beli telur pun jenuh. Dia minta. Yang tu bukan keperluan. Yang tu bukan satu benda yang mendesak. Kan? Kita bagi bantuan ni di atas keperluan yang mendesak. Sebab itu kadang-kadang kita tengok rakyat kita ni, walaupun bantuan banyak orang bagi, rata ceruk orang bagi, NGO, wakil rakyat, kerajaan, pihak persendirian, masjid pun bagi. Oleh kerana tak ada lafaz syukur tu, maka tak timbul rasa terima kasih tu. Kan? Sikit lagi saya nak ambil. Berikutnya, apabila orang memberi hadiah bukan daripada amalan Nabi, menolak hadiah tersebut. Tuan-tuan nak guna, nak makan ke apa ke, tak mau ke, tuan-tuan tak makan tempoyak, orang bagi tempoyak. Tuan-tuan tak pakai baju ni, orang bagi. Jangan tolak. Hadiah jangan tolak. Sunnahnya macam tu. Soal sama ada nak makan ke, nak bagi ke orang ke, nak jual ke apa ke, yang tu kita kira lain. Saya minta maaf, saya tak makan. Saya minta, apabila orang hajat nak bagi kat kita, sunnahnya ambil dulu. Jangan tolak. Pasal dia hajat, kita tunaikan hajat dia. Berdasarkan kepada hadis Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, ajibud da'i wala taruddu al-hadiyah wala tadribul muslimin. Jangan tolak jemputan, jangan tolak pemberian hadiah, jangan pukul orang Islam. Hadis Bukhari. Jangan tolak jemputan, jangan tolak pemberian hadiah, jangan pukul orang muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nampak? Kecuali kalau kita rasa benda tu tak sesuai, kita pergi bagi kat orang lain, tak apa. Orang kata boleh tak kita bagi kat orang lain ni? Tak apa. Tidak ada masalah. Nampak? Okey. Kecuali benda haram. Dia suar rokok. Allahu Akbar. Aku ni berhenti lama dah ni, tapi aku mengaji malam tak boleh tolak. Artinya suar ketum ke, suar dadah ke, suar apa ke. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Haram ni. Tapi itulah ustaz kata jangan tolak, sunnahnya. Kita kena faham lah kan. Nampak? Benda yang mudarat, benda haram, kita tolak. Okey. Berikutnya juga, kalau kita boleh sebut sikit bolehnya kita menerima hadiah daripada bukan Muslim. Orang kafir bagi pun kita boleh terima hadiah. Tak ada masalah. Berdasarkan kepada hadis di mana Nabi SAW pernah menerima pemberian orang Yahudi. Bahkan Al-Quran juga tidak melarang kita berbuat baik pada orang kafir. Kalau tuan-tuan tanya, ada orang kafir bagi, kecuali benda-benda yang syubhah. Dia bagi ayam ke, dia masak apa-apa ke, tuan-tuan wah-wah. Sama ada ayam tu sembelih ke apa ke, ayam tu tuan-tuan boleh tolak lah. Tapi kalau dia bagi hadiah yang lain daripada itu, walaupun daripada orang kafir, boleh terima, tak ada masalah. Dan tuan-tuan tidak bertanggungjawab untuk soal siasat sumber dia. Mari satu Cina bagi baju ke, bagi apa ke, limau ke, bagi hadiah ke, bagi kain sejadah ke, mana tahu kan. Tuan-tuan tak payah tanya, ni duit ekor ke, duit hang menega ni. Yang tu tak payah tanya. Dia bagi, ambil. Urusan duit tu dia ambil daripada mana, itu urusan dia. Akad kita hadiah. Kita dihukum atas akad tu. Dapat? Jadi jangan melampau dalam bab itu.
Dan yang terakhirnya, kalau boleh juga kita ambil berkaitan dengan hadiah ni, last, penutup. Kita pun tak boleh lama ni SOP. Kalau orang bagi hadiah, tadi ada orang telefon saya. Dia kata kalau orang miskin macam mana? Nabi suruh balas balik. Nabi suruh usaha. Kalau apa-apa dia bagi, carilah apa-apa, balaslah balik. Barulah ikut sunnah. Kalau orang yang tak ada apa, ada cara dia. Ada ajaran dia. Ada sunnah dia. Kena mengaji je. Macam mana tuan-tuan? Tu imam bagi, tak ada apa kita nak bagi balik. Jiran bagi, tak ada apa kita nak bagi balik. Kita ada dua cara. Satu, kita doa dekat dia. Nabi kata, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa-siapa yang bagi sesuatu kepada kamu, buat baik kepada kamu, bagi hadiah ke, tolong kamu, balas. Balas. Nabi kata balas. Nabi suruh balas. Sunnah ni, balas. Nampak? Saya bagi apa tuan-tuan? Bagi apa? Bagi ilmu. Tu 3 kali sebut balas tu. Amboi tak faham lagi fa illam tajidu ma tukafi'u bih. Kalau tak ada apa-apa kamu nak balas, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Kamu doalah dekat dia. Doa sampai kamu rasa padan dah. Dia bagi tu padan dah. Doa lah banyak mana, berapa kali nak doa? Doa sampai tengoklah banyak mana dia bagi. Dia hantar kamu pergi haji, dia hantar kita pergi umrah besar. Kita nak hantar dia, kita tak mampu nak balas balik, tak tahu, tak ada apa nak balas. Doalah bagi dia sihat, panjang umur ke apa ke, sampai kita rasa banyak dah aku doa ni, padanlah. Berhenti. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i. Ataupun kalau tuan-tuan tak doa yang macam tu, tuan-tuan sebutlah jazakallah khaira atau jazakumullah khaira. Itu doa. Terima kasih, sama-sama. Yang tu budaya Melayu. Thank you, welcome, itu bahasa ya. Tapi sunnahnya bila orang bagi sesuatu kat kita, jazakumullah, jazakallah. Kalau tak boleh Melayu, tak boleh Arab, sebut Melayu. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Tapi kadang-kadang orang kita ni dia sebut tak habis. Jazakallah. Semoga Allah membalas engkau. Balas apa? Balas ni ada dua, balas baik pun balas, balas tak elok pun balas. Jadi sebut bagi habis. Jazakallah khaira. Semoga Allah membalas, balasan itu balasan yang baik. Sebut macam tu. Nabi kata siapa yang orang bagi sesuatu kepada dia, buat baik kepada dia, tolong dia, dia sebut jazakallahu khaira. Nabi kata apa? Maka telah selesailah balasan itu. Kira cukup. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi juga An-Nasa'i. Jadi tuan-tuan, inilah pengajian kita dalam usrah malam ini berhubung dengan hukum hakam dan perkara adab berkaitan dengan etika hadiah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih terkurang, tersilap, terkasar bahasa apa tu, saya minta ampun pada Allah Taala, minta maaf pada tuan-tuan. Setakat yang saya tahu, itu sahaja yang saya boleh kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa saya, dosa tuan-tuan. Allah lindung kita daripada perkara yang tak elok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.